Inspirasi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Teruskan setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami Radio IKIM 20 tahun teman-teman. Kan kami saya Faiz Haji Osman waktu ini Selasa pula Rabu 9 malam untuk kita dengarkan satu lagi cerita, satu lagi kupasan ilmu untuk rancangan pewaris kita. Dan insyaAllah malam ini kita nak dengarkan, baru kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan kita semalam. Jadi hari ini 1 September untuk kita bawakan satu tajuk yang berkaitan dengan kemerdekaan. Kita nak dengarkan pandangan anak-anak muda hari ini, belia merdeka. Nak tahu jugalah adakah anak-anak muda benar-benar menghargai faham tak sebenarnya merdeka ni apa. InsyaAllah kita bersama dengan seorang tetamu, Rashdan Muhammad Hassan, merupakan mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara, juga pernah menangi Johan University yang Motivator Competition 2018. Kita nak bersama dengan beliau untuk kita dengarkan pandangan beliau sebagai seorang anak muda, bercerita tentang merdeka, sudut pandang anak muda lah sebagai generasi pewaris kepimpinan negara, kan? Macam mana mereka melihat kemerdekaan itu sendiri. InsyaAllah anda boleh terus dengarkan dekat radio dan juga menonton siaran pewaris ini bersama kami di Facebook dan YouTube kami. Kita bersama dengan Rashdan waktu ini dah pun berada atas talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat? Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak cerita, kita nak bagi anak muda lagi ceritakan tentang kemerdekaan, bagaimana mereka melihat sisi-sisi kemerdekaan itu dan bagaimana mereka melihat peranan anak muda sendiri untuk memainkan peranan penting dalam mengekalkan kemerdekaan. InsyaAllah kita nak bersama-sama kupasan ini dalam pewaris. Anda boleh berkongsi respon, komen dekat Facebook dan YouTube untuk sama-sama kita dengarkan. Mungkin ada anak-anak muda yang hari ini mendengarkan pewaris kita. Sama-sama anda kongsikan dekat situ. Saya nak tahu jugalah apa pandangan anda bila sebut tentang kemerdekaan negara. Rashdan, sebelum kita cerita panjang tentang merdeka ini, kita nak tahulah, kita nak kenal dulu dengan Rashdan. Sekarang ni di UiTM dah sem berapa, jurusan apa, silakan. Baik, terima kasih Abang Faiz. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di live dan juga yang mendengar melalui radio IKIM. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IKIM, Abang Faiz, di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dalam slot pada hari ini. Pewaris malam ni kita cerita tentang belia merdeka. Jadi macam Abang Faiz kata tadi, nak perkenalkan diri, jadi saya perkenalkan diri saya. Nama Rashdan bin Muhammad Hassan, orang panggil Rashdan je. Berumur 23 tahun, merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur, anak sulung daripada 4 orang adik-beradik, dan sekarang menuntut dalam jurusan Sarjana Muda Mentadbiran Perniagaan, Kepujian Perniagaan Antarabangsa di Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Kalau saya cerita sikit background pendidikan ni, waktu diploma dulu saya dalam perakaunan. Degree ni saya bertukar sikit masuk International Business. So sekarang semester 2 lah. Jadi mungkin berkaitan diri saya sikit, terlibat aktif juga dalam aktiviti kemasyarakatan, NGO, bidang kepimpinan universiti. Dan mungkin kalau dalam bidang kepimpinan universiti, sebelum ini saya merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak sesi 2019-2020, dan sekarang ni exco lah untuk Persatuan Fakulti di UiTM. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan saya. Okey, ni kiranya kalau dekat UiTM ni baru sem 2 kira baru sambung lah untuk pengajian di peringkat ijazah kan? Betul. Okey. Nak tahu juga macam mana, sebelum kita cerita tentang belia merdeka ni lah, kita nak tahulah macam mana kini belajar atas talian ni, okey ke semua? So far, inilah orang kata hakikat kita dalam keadaan pandemik ni. Tapi so far so good. Cuma kita perlu itulah pentingnya ada kawan-kawan, kenalan, kerana kalau kita hidup seorang-seorang ni susah untuk kita bergerak. So bila kita ada kawan-kawan ni, sedikit sebanyak kita ada support system. So lebih mudah untuk kita belajar terutamanya. Okey, saya harap Abang Faiz doakan semoga sukses lah tengah cuti kan sekarang. InsyaAllah, betul. So nanti nak masuk SEM 3 lah.
kiranya? Yes, semester 3. Oh, ini pengajian-pengajian yang ialah rezekinya sebab tak perlukan lab kan, nak berada di lab untuk physical attend kelas tu. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita doakan semoga sukses dan semoga dipermudahkanlah urusan pembelajaran. Dan Rashdan, kita nak sembang tentang Belia Merdeka. Semalam sambutan Hari Kebangsaan. Rashdan sendiri macam mana mengisi Hari Kebangsaan kita semalam? Ya, Hari Kebangsaan tahun ni berbeza sikit. Okay. Kalau sebelum ni mungkin kita fokus nak pergi Dataran Merdeka, nak pergi tengok apa pembarisan dan sebagainya. Memang biasa pergi? Tak pernah, tak adalah setiap tahun pernah pergi. Okay. Tapi biasalah juga. Boleh kata biasalah juga. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat tahun ni dari apa orang kata, kita lihat daripada tingkap bilik kita lah. Kan, kita tengok bunga api sebab saya pun tinggal berdekatan dengan ICT. So macam lepas tu kita tengok gambar-gambar dekat di social media. So mungkin sambutan itu masih, orang kata semangat tu masih ada. Tetapi kita punya cara meraihkan tu dah berbeza. Lebih kepada atas talian jugalah. Ada ke buat majlis kalau peringkat universiti, ada ke majlis-majlis sambutan Hari Kebangsaan ni dekat atas talian? Kalau di UiTM ada. Ada beberapa program lah. Macam saya sendiri pun ada terlibat dengan beberapa program. Bukan sahaja di peringkat UiTM, malah juga dipanggil daripada universiti lain juga, NGO, untuk terlibat sama dalam program kemerdekaan. Kalau di peringkat UiTM, semalam MPP UiTM Shah Alam ada buat satu konsert ruang kemerdekaan lah. Tentu nak temanya mengepuk semangat orang kata kemerdekaan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Itulah. Walaupun tengah bercuti, masih ada juga lagi sambutan-sambutan sempena Hari Kebangsaan kita ni, alhamdulillah. Dan kita nak tahu Rashdan pun lihat kawan-kawan ada berkongsi dekat social media kegembiraan mereka meraihkan kemerdekaan. Jadi kita nak tahu juga lah hari ni, selain daripada mereka berkongsi dekat social media, kita risau kadang-kadang sekadar jadi trend. Tak apalah, nak kibarkan jalur gemilang, seronok bersama dengan kawan-kawan, sertakan hashtag Malaysia Prihatin dan sebagainya. Tapi adakah betul-betul anak muda hari ini, golongan belia, kawan-kawan Rashdan, benar-benar hayati merdeka yang kita raikan selama ini, Rashdan? Baik, terima kasih Mohd Faiz untuk soalan tersebut. Jadi pada pandangan saya, pertama kita kena lihat golongan muda hari ini ataupun rakan-rakan orang yang umur-umur seperti kita ni, generasi muda hari ini kita kena lihat kita kena faham dulu apa merdeka tu sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi konteks, orang mentafsir merdeka ni ada banyak. Ada orang kata bebas, ada orang kata berdiri sendiri, ataupun kalau dalam konteks negara kita, negara berdaulat ni, kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada Perdana Menteri, kita dapat menikmati perpaduan keamanan yang ada. Jadi mungkin saya boleh petik sikit dari kata-kata Pak Soekarno. Kata beliau, merdeka ini hak bangsa, yang mana kitalah tentukan politik nasional kita, kitalah yang melihat konsep nasional kita bagaimana, tanpa ada rintangan atau dihalang atau ditekan oleh mana-mana orang luar. So jadi pada pendapat saya, penghayatan kemerdekaan anak muda hari ini perlu lihat dari konteks bagaimana mereka melihat merdeka itu sendiri. Adakah merdeka itu sekadar bebas, ataupun merdeka itu kalau kita lihat, merdeka ini aku boleh buat keputusan, merdeka ini ialah bermaksud aku boleh buat apa yang aku suka. Jadi penghayatan itu sedikit sebanyak juga berkait rapatlah dengan perkara ini. Dan kalau kita lihat sejak 1511 lagi Portugis telah mula masuk ke Melaka. Kalau kita lihat pendefinisian kemerdekaan itu, kalau orang dulu pertumbuhan darah, kemudian bila nak merdeka tu rombongan ke London. Sebelum kita nak merdeka tu, orang-orang di tanah Melayu sanggup korbankan harta, hasil tanaman, emas dan sebagainya, semata-mata untuk menggerakkan rombongan ke London tersebut. Kemudian bila dah merdeka, yang di peringkat awal ni pula nak mengekalkan kemerdekaan tu. Tapi sekarang ni anak muda hari ini, penghayatannya setelah 64 tahun. Apa penghayatan anak muda tu? Jadi saya fikir penghayatan itu adalah satu semangat yang perlu dipupuk. Kerana semangat ni dia tak boleh timbul sendiri. Dan dia bukan sekadar macam yang abang kata tadi, bukan sekadar kibar bendera, hashtag dan sebagainya, tetapi dia adalah sesuatu yang perlu dipupuk.
dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, serta kami menjadikan kamu pelbagai bangsa dan suku supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Ini adalah salah satu cara untuk kita memupuk semangat kemerdekaan tu. Dan kalau kita faham dalam konteks negara kita, sejarahnya, perlembagaannya, rukun negaranya, tanggungjawab sebagai rakyat, orang kata dalam konteks kita hari ini, kita jangan fikir apa negara boleh bagi kepada kita, tetapi apa kita boleh beri kepada negara kita. Jadi berbalik semula kepada bagaimana generasi muda hari ini boleh hayati semangat kemerdekaan tu, ialah yang pertama melalui bagaimana mereka melihat kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana kita dah 64 tahun merdeka ni, nak kita kekalkan kemerdekaan tersebut. Dalam masa yang sama kita lihat apa sumbangan-sumbangan yang boleh kita berikan, sama ada dari sudut wang ringgit ke, ataupun tenaga ke, idea ke dan sebagainya. Selagi mana kita boleh beri sumbangan, saya fikir golongan muda perlu memberikan sumbangan sebaiknya kepada negara. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana orang muda hari ini hayati semangat kemerdekaan dalam diri mereka. InsyaAllah kita harap takkan pudar semangat kemerdekaan anak-anak muda. Tapi bila Rashdan sebut tentang generasi hari ini perlu ada semangat jati diri untuk teruskan kemerdekaan ini, kelangsungan kemerdekaan ini, pada saya ianya adalah lebih kepada golongan dewasa yang mencorakkan bagaimana anak-anak muda hari ini perlu berfikiran untuk sama-sama meneruskan legasi kemerdekaan negara, insyaAllah. Jadi kita lah sebagai kita pula golongan dewasa perlu tunjukkan contoh yang terbaik lah kepada anak muda hari ini. Merdeka ini nak hargai dengan cara apa? Barulah generasi muda hari ini, sebab dah 64 tahun, jauh betul dengan situasi kemerdekaan dahulu, nak kita bawakan semangatnya hari ini. Jadi perlulah sambungan-sambungan legasinya itu agar diteruskan, insyaAllah. Rashdan, kita nak rehat sekejap. Kita nak kembali selepas ni, kita nak dengarkan. Ada orang cakap sekarang ini tak ada lagi dah penjajahan fizikal. Nak angkat-angkat senapang tu tak ada lah, kecuali kalau sahabat-sahabat kita yang masuk tentera ke, tu mengangkat senapang lah untuk mempertahankan negara. Jadi kita nak tahu juga penjajahan alaf baru. Ada orang cakap dari segi ideologi kan, masuknya budaya-budaya barat yang bercanggah dengan negara kita kan, tata susila ketimuran kita lagi bercanggah pula dengan agama Islam pula. Jadi macam mana kita nak tahu adakah ini benar-benar berlaku kepada golongan muda hari ini, penjajahan dari ideologi ini. InsyaAllah kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Pewaris bersama dengan Rashdan. Jadi anda jangan ke mana, terus menonton di Facebook dan YouTube. Dengarkan kami di Radio IKIM. Kembali seketika nanti. Pensel makin lama kita guna makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosi. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom menjadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Saya tahu dia salah dan minta maaf. 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Teruskan kesetiaan anda bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan anda boleh dengarkan siaran ini kalau dekat luar negara menerusi laman web rasmi kami ikim.my. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita bersama dengan Rashdan Muhammad Hassan, merupakan mahasiswa dari Universiti Teknologi Mahara waktu ini, untuk kita dengarkan pandangan beliau. Beliau pernah menjuarai Intervarsity Young Motivator Competition 2018. Saya dah sebut cerita ni, nak tahu sikit lah tentang Young Motivator Intervarsity Young Motivator Competition tu. Tahun 2018 waktu tu di mana? Sebab tu saya berada di UiTM Perak, sedang dalam pengajian diploma. Ketika itu pertandingan tersebut diadakan di UUM. Ya, betul. Okey. Waktu tu dah boleh fizikal lagi lah. Masa tu masih boleh fizikal, betul. Rindu tak nak pergi pertandingan macam tu, fizikal attend? Rindu. Semangat dia lain, orang kata. Oh ya, ada pesorak ke waktu tu kalau semangat lain tu? Ada. Masa tu sebab kebetulan UUM, sebab UiTM kita besar kan, kita ada banyak sistem yang lain, kampus yang lain. Waktu final, saya masuk final tu, ada 2 bas daripada UiTM Perlis datang untuk berikan sokongan. Walaupun bukan dari Perak pun. Sebab waktu tu kita berlawan di antara universiti awam di Malaysia. So saya wakil UiTM, salah seorang wakil UiTM, jadi datang, orang kata bawa semangat UiTM di hatiku tu lah. Saya first time dengar Intervarsity Young Motivator Competition ini. Macam mana boleh memang Rashdan minat untuk sertai? Adakah pertandingan ini untuk, kalau debat kita faham debatnya macam mana kan, syarahan pun macam mana. Kalau motivator ni macam mana pula pertandingannya? Motivator ni dia sebenarnya salah satu skill juga dalam pengucapan awam kan. Orang kata pengucapan awam ni besar, kita ada pidato, syarahan, debat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat motivator ini, macam bagaimana kita nak dia salah satu caranya ialah bagaimana kita mempengaruhi seseorang itu sama ada ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Jadi sebagai seorang motivator, dia tak boleh nak, contoh kalau kita tengok debat, dia firm, pidato kata, dia bercakap, contoh ada tegas, ada lembut. Tapi bila kita motivate ni, kita tak boleh nak terlalu scripted, tak boleh nak terlalu garang. Jadi orang kata sedikit sebanyak tu perlukan, orang kata mungkin sebab pengalaman kita sebelum ini selalu turun padang, berjumpa dengan rakan-rakan pelajar, dengan pelajar-pelajar sekolah. Jadi pertandingan ini sedikit sebanyak, orang kata melahirkan bakal-bakal motivator lah. Macam tu. Okey. Jadi anda hati-hati Rashdan, dia punya persuasive skill tu memang tinggi lah. InsyaAllah. Memang minat sebagai motivator ke? Ada ke minat rasa nak? Alhamdulillah lah, orang kata minat tu, dia sebenarnya kenapa saya sertai pertandingan tu, salah satunya sebab saya fikir kita ni kadang-kadang kita ada jatuh dan tinggi dan buruk kita, naik turun kita. Jadi bila kita berada dalam keadaan kita berada di bawah, kita rasa tak ada ke orang nak tolong aku. So daripada perasaan tu saya fikir mungkin ada orang berfikiran yang sama, so I need to do something. So dari situlah orang kata perkara tu datang. Dan juga mungkin ayah saya pun selalu menasihati kami adik-beradik, mak saya selalu mengajar kami adik-beradik. So dari situlah orang kata semangat ataupun mungkin skills tu datang, macam tu lah. Okey, Alhamdulillah. Dan menjuarai pun tahun 2018 untuk Intervarsity Young Motivator Competition ni. Ada ke lagi dipertandingkan ni? Ya, masih di pertandingan, cuba tahun 2000 tahun 20. Ni belum ada lagi lah. Okey. Tak apa insyaAllah. Semoga sukses Rashdan untuk bidang tu. Selepas ni, kalau lepas ni dah habis belajar, teruslah, tak kisahlah bergelar motivator official ke tidak ke, terus memberi sumbangan sebab niat tadi tu memang nak bagi nasihat, nak bagi orang kata motivasi pada sahabat-sahabat. Jadi cerita kita nak sambung lagi tentang Belia Merdeka ini. Tadi kita tinggalkan dengan bagaimana penjajahan corak baru, alaf baru hari ini. Setuju ke tak kalau ada orang cakap penjajahan dari segi ideologi, penjajahan pemikiran hari ini? Benarkah ianya berlaku, Rashdan? Okay, baik, terima kasih Bang Faiz, DJ Faiz kita. Jadi pada pandangan saya, penjajahan alaf baru ni, kalau kita nak discuss, dia adalah satu perkara yang sangat luas. Dan perkara itu sebenarnya memang berlaku. Dan dia bukan sahaja berlaku dari sudut ideologi dan budaya,
Tetapi saya boleh kata dari sudut ekonomi, sosial, pemikiran dan budaya, dua elemen yang telah kita sebutkan tadi juga telah wujud. Bukan sahaja dalam zaman teknologi ni, sebelum ni lagi. Kalau kita lihat dari sudut budaya sebagai contohnya, hari ini ada budaya barat, lagu-lagu barat, lagu-lagu daripada timur sebagai contohnya K-pop dan sebagainya. Ini adalah salah satu orang kata budaya-budaya baru yang wujud dalam hari ini. Tetapi yang menentukan penjajahan itu baik atau buruk adalah individu itu sendiri. Dan kalau kita lihat dua elemen ini sangat penting, pemikiran, ideologi dan juga budaya ini, kerana dia mempengaruhi trajektori ataupun pertumbuhan kepada individu tersebut. Yang mana saya boleh katakan pemikiran ini akan mempengaruhi tindakan kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, disentuh juga berkaitan jasmani, emosi, rohani, intelek. Yang mana dua perkara yang berkait dengan isu sekarang ni adalah emosi dan intelek. Kalau kita tak jaga dengan baik, golongan muda tak jaga dengan betul, sebab itu kadang-kadang kita lihat anak muda ataupun belia hari ini, dia tengok A, dia nak jadi A. Dia tengok R, dia nak jadi R. Dia tengok Z, dia nak jadi Z. Kerana dia fikirkan perkara itu sangat penting untuk dia, ataupun dia kata, oh benda ni paling terbaik untuk dia. Dan kalau kita cakap pasal perkara ini, yes, tak salah untuk kita belajar tentang budaya luar. Tetapi isunya sekarang ni ialah kalau budaya itu sampai mempengaruhi, macam yang abang katakan tadi, mungkin jauh daripada contoh tuntutan agama ke dan sebagainya. Kerana pemikiran ini juga sebenarnya mempengaruhi jati diri, yang mana berkait kepada perkara yang kedua kita, iaitu budaya. Dan budaya ini juga luas. Dan boleh kita kata budaya ini sebagai, kalau kita lihat pentafsirannya, kita boleh kata budaya ini sebagai peradaban, tamadun, ataupun budaya ini tentang cara berfikir, ataupun orang kata bahasa mudahnya, budaya ini adalah bahasa, cerita rakyat, adat, pakaian, tingkah laku yang kita warisi daripada mungkin nenek moyang kita. Dan contohnya pakaian orang Melayu, contoh baju Melayu, pakaian Cina, Cheongsam, pakaian orang Perancis ada pakaiannya. Dan kalau kita sebut tentang pemikiran barat, mungkin pemikiran barat ini lebih terbuka. Pemikiran timur ini mungkin lebih ke arah keagamaan. Dan tingkah laku orang Malaysia, orang kenal budaya Malaysia ini dengan santunnya, baiknya kan. Bila kita pergi ke mana-mana negara, orang oh Malaysia, mesti dia tahu sopan santun, berbudinya kan. Betul? Jadi mungkin 3 perkara lah yang boleh kita sentuh berkaitan dengan penjajahan alam baru, berkaitan ideologi, pemikiran dan budaya ini. Pertama adalah kita perlu kenal diri kita ataupun asal usul kita. Kita orang Melayu, kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia lah, sebab kita bangsa Malaysia. Apa hak-hak kita? Kita, seperti yang saya katakan tadi, tak salah untuk kita belajar budaya lain. Sebagai contoh, saya bagi satu budaya yang sangat baik. Orang Jepun dengan masa. Ayah saya, mak saya dulu belajar di Jepun. Ayah saya beritahu kat saya, Rashdan, orang Jepun ni dia punya sharp tentang masa. Kalau kita turun tangga pukul 7.17 pagi hari Isnin, turunlah 7.17 pagi hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan jumpa dengan orang yang sama. Betapa jaganya orang Jepun ni dengan masa. Tapi mungkinlah ada seketika kita tak nampak dia, mungkin kerana dia sakit atau bercuti dan sebagainya. Adalah urusan emergency cases lah yang menyebabkan jadual dia lari sikit kan. Betul. Dan bila kita bercakap tentang asal usul ni, mungkin kita boleh buat perbandingan ikan di laut. Airnya masin, tetapi bila kita makan, kita tak rasa pun masin dekat isi ikan tu. Nak buat ikan masin nak kena perap lagi. Betul, kita kena perap lagi. Jadi bila cakap tentang penjajahan alam baru ni, kita tidak salah untuk macam ikan tadi, tak salah nak berenang ke lautan Afrika ke, lautan Antartika ke, lautan China Selatan ke, tak kisah. Tetapi identiti kita itu perlu dikekalkan. Itu yang pertama bagi saya. Yang kedua adalah kita jangan terikut dengan sentimen yang tidak betul. Hari ini kalau kita tengok kebelakangan ini tentang perkauman dan sebagainya, dan saya fikir kadang-kala ada setengah pihak yang saja kerana berkepentingan. Mungkin saya boleh bagi satu contoh kepada abang. Mungkin saya nak abang respon sikit kepada contoh saya bagi ni.
Setiap tahun saya raya memang akan balik kampung ayah saya. Saya tak balik kampung mak saya. Kalau abang lah, apa pandangan abang tentang situasi ni? Okay. Sensitif. Sensitif kan? Tetapi kami sekeluarga juga tidak pernah gagal untuk balik beraya Tahun Baru Cina di rumah mak saya. Kerana mak saya merupakan Chinese yang convert masuk Islam. Jadi kadang-kala ada orang melihat, ni ada orang kalau tak tahu mak saya Cina, orang macam teruklah bapak dia ni asyik nak balik kampung dia je, tak nak balik kampung mak. Lepas tu kesian anak-anak tak dapat jumpa dengan keluarga family. Sedangkan mak saya adalah orang Cina. Jadi Tahun Baru Cina lah kami balik kampung. Jadi bila perkauman ini sebenarnya di Malaysia, perpaduan yang kita telah pupuk sejak dulu ni sangatlah orang kata baik, hebat, cantik pun sebenarnya. Yes. Dan kalau saya boleh bagi contoh keluarga saya, kalau sewaktu raya mereka wish selamat hari raya kepada saya. Tahun Baru Cina, kita tahu Tahun Baru Cina adalah adat orang Cina. Kita sambut, kita wish pula mereka. Dan kalau kita lihat dari segi kaum ini, kita di Malaysia pun jiran bukannya semua orang Melayu, semua orang Cina. Mungkin ada setengah, perkampungan Melayu, perkampungan Cina. Tetapi masih juga ada orang Melayu, orang Cina, Sabah Sarawak. Kalau di peringkat universiti pula, contohnya di UiTM, kita ada juga rakan-rakan daripada Sabah Sarawak. Dan tidak terhenti di situ, kita ada juga rakan-rakan daripada universiti lain. Jadi kadang-kala bila kita anak muda hari ini yang telah terjajah dengan orang kata penjajahan alam baru ini, kadang-kadang dia terikut dengan sentimen, kerana selalunya bila kita lihat daripada media sosial, kita lihat daripada satu sudut pandang sahaja. So benda ini orang kata tak baik lah, kerana kadang-kadang benda ini saja je nak kaburkan keindahan yang kita ada. So kita kena jaga yang kedua, iaitu jangan terikut dengan sentimen yang tidak betul. Dan yang ketiga, saya nak petik kata-kata daripada Nelson Mandela. Dia kata, language, culture and religion are very important indicators of identity. Maksudnya, bahasa, budaya, agama adalah sangat penting dalam memperlihatkan identiti sebuah bangsa ke, agama ke, individu ke. Jadi apa yang boleh kita faham daripada apa yang Nelson Mandela katakan ini, ialah apabila kita berbangga dengan apa yang kita ada, kita tidak akan nampak apa yang kita belajar selama ni sebagai satu perkara yang boleh mempengaruhi kita. Sebagai contoh, orang kenal Malaysia dengan syurga makanan. Adakah tiba-tiba esok, aku dah tak nak makan nasi dah lepas ni hari-hari, aku nak makan pasta hari-hari? Tak. Kenapa di Malaysia bila kita cakap tentang budaya kita makan nasi, tetapi datanglah makanan apa sekalipun, kita tetap cari nasi. Pergilah ke mana-mana, kita tetap cari nasi. Bawa bekal nasi. Betul. Samalah juga dengan bila kita cakap tentang penjajahan baru dari sudut pemikiran dan budaya ni. Bila kita bangga dengan budaya kita, kita berbangga dengan ideologi kita, kita belajarlah budaya apa sekalipun. Sebab yalah, pembelajaran itu sangat penting, kerana diversity itu sangat penting untuk kita berjaya di dunia ni. Tetapi dalam masa sama kita masih berbangga, aku orang Malaysia. Ataupun pergi ke mana-mana, kan, kalau kita lihat sebagai contoh sukan Olimpik baru-baru ni, bagaimana Datuk Azizah Hasni Awang, walaupun orang Malaysia, tetapi bagaimana dia dilihat sebagai satu figura yang hebat, bukan sahaja oleh orang Malaysia sendiri, malah tuan rumah Jepun juga ada yang sanggup tunggu di tepi, di depan pintu, semata-mata nak tunggu Datuk Azizul Hasni keluar untuk ucap terima kasih saja. Jadi begitulah orang kata, bila kita yakin, kita bangga dengan apa budaya kita, pemikiran kita, penjajahan alam baru ini tidak akan berlaku. Sebaliknya, dia memberi satu ilmu baru, ataupun dia memberi satu impak baru kepada kita supaya kita berkembang. Kita tidaklah duduk jago kampung lah, orang kata bahasa mudahnya. Kita hanya jago kampung. Tetapi budaya-budaya baru, pemikiran-pemikiran yang baru ini sebenarnya membuatkan kita lebih kenal apa sebenarnya dunia ni. Jadi itulah tiga perkara. Pertama, kenal usul diri, kenal diri. Yang kedua, jangan terikut-ikut dengan sentimen yang tidak betul. Dan yang ketiga,
berbanggalah dengan language kita, culture kita, religion kita, yang mana menjadi, bak kata Nelson Mandela, a very important indicators of an identity. Itu saja untuk saya untuk soalan kali ini. Terima kasih Rashdan. Yang paling penting adalah penerokaan untuk dunia luar tu tak kisah. Ia sangat penting untuk kita tambah. Apa yang baik tu kita kena ambil lah kan. Pesan kita pun dah ada, buang yang keruh, ambil yang jernih. Janganlah. Kita ambil baik, insyaAllah tak ada masalah pun. Tapi perkara-perkara ataupun budaya-budaya sebab yang kurang elok, yang kurang bagus itu kita timbang tara, nilai ikut kesesuaian adat kita, agama kita, serasi atau tidak, bergantung kepada jati diri kita. Terima kasih Rashdan, dan insyaAllah kejap lagi kita nak berehat sekejap. Sebenarnya nak tahu juga ada orang sebut merdeka bebas bersuara. Sebab orang kata dah merdeka 4 tahun, takkan saya tak boleh nak lantangkan hujah saya, nak kongsi pandangan. Kejap lagi cara kongsi pandangan lah kita nak faham selepas ini dalam aspek belia merdeka kita, insyaAllah kembali seketika nanti. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih abang. Tiap-tiap hari abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Kota Baru 89.8 FM. Terus kesetiaan anda bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih rakan-rakan saya mendengarkan di Lembah Kelang 91.5 frekuensi kita. Harapan saya agak jelas dan insyaAllah semoga bermanfaat apa yang kami bawakan siaran kita waktu ini untuk pewaris kita bersama dengan Rashdan Muhammad Hassan, mahasiswa dari UiTM, untuk kita dengarkan pewaris kita tajuk Belia Merdeka. Dah banyak yang Rashdan kongsikan pandangan beliau bagaimana belia anak-anak muda hari ini perlu menjaga, kekalkan kemerdekaan. Apa yang paling penting adalah jati diri kita. Anak-anak muda belajar dekat mana pun belajarlah, tuntutlah ilmu dekat luar dekat dalam negara sekalipun, kekalkan jati diri kita supaya orang kenal kita di Malaysia, bangga sebagai rakyat Malaysia. InsyaAllah itu yang paling penting untuk kita bawa bersama. Dan kita nak cakap lagi soal kemerdekaan. Ada seorang rasa merdeka itu bebas, dalam erti kata saya ada hak untuk berkata apa jua, maka katakanlah apa pun. Di laman sosial lah kita bercakap sekarang ni kan, soal laman sosial. Sebab sekarang ni tak lari dari teknologi. PDPR pun menggunakan teknologi, maka semua orang ada teknologi, semua orang pun mungkin ada peranti-peranti yang canggih dan sebagainya. Tapi nak tahu, adakah ialah pandangan Rashdan sendiri bila sebut tentang bebas dan merdeka untuk kita mengatakan apa sahaja pandangan kita tanpa fikirkan sensitiviti, tanpa fikirkan perasaan orang lain kan? Macam mana pula Rashdan melihat bebas bersuara itu? Adakah ia benar-benar dilihat sebagai itulah artinya bebas, itulah artinya merdeka? Baik, terima kasih Abang di atas persoalan tadi. Jadi sebelum kita pergi dengan jauh, pertama sekali persoalan saya kepada kita semua, apa yang kita nak capai sebenarnya bila kita diberi peluang untuk kebebasan bersuara ataupun freedom of speech ni? Macam yang Abang katakan tadi, bila merdeka orang kata kita bebas nak bersuara. Jadi sebenarnya apa yang kita nak capai bila kita diberi peluang untuk kebebasan bersuara ataupun freedom of speech ni? Adakah kebebasan ini sekadar untuk memenuhi hasrat nafsu kita, atau satu persoalan besar saya tinggalkan kepada rakan-rakan mahasiswa, kepada semua pendengar ataupun yang sedang menonton di live ni? Sebab kita kena tanya tentang diri kita. Mungkin kebebasan ini kadang-kadang ia ada memberi baiknya dan ada juga memberi keburukannya. Samalah setiap apa perkara yang berada dalam dunia ni pun ada baik ada buruknya. Mungkin saya boleh quote apa yang dikatakan oleh penyandang kursi Raja Melayu UiTM baru-baru ini dalam satu kursus yang saya sendiri hadiri, iaitu Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu. Beliau kata, we can be transparent but not naked.
Okay. We can be transparent but not naked. Tapi kita kena fahami, jangan faham kita translate bahasa Melayu je kan. Maksud transparent dekat sini ialah kita masih lagi ada lingkungan orang kata batas-batasan kita. Sebab we can be transparent but not naked. Kita masih lagi transparent. Kita transparent tapi bukan naked terus. Maknanya keterbatasan kita itu masih ada walaupun kebebasan bersuara itu ada. Sebab kita perlu lihat punca kuasa kita, siapa kita, apa kita nak kata, kepada siapa kita nak berkata. Kita tak boleh somborono bercakap. Contoh mudah saya bagi, kalau ibu buat salah dengan adik buat salah, adakah ayat yang kita akan gunakan tu ayat yang sama? Contoh ibu salah bagi buku dekat kita dengan adik salah bagi buku kat kita. Kita tengah bercakap tentang kebebasan bersuara ni, kita tak puas hati ni. Adakah kita akan marah ibu sama dengan kita marah adik? Saya bagi contoh. Contoh kalau kita bercakap dengan ibu, ibu, sorry ini salah buku ni, buku abang yang satu lagi tu. Bila kita bercakap dengan adik, mungkin kita garang sikit, tapi still, adik ni salah buku adik, abang kan kata suruh ambil buku yang tu. Nampak? Konteks yang sama tetapi kepada orang yang berbeza. Sama juga dalam konteks kebebasan bersuara. Sebagai contoh, ada pemimpin ini buat silap. Yes, betul, kita kena akui yang tak ada sesiapa dalam dunia ni tidak terlepas untuk buat silap. Tetapi bila kita bercakap tentang kebebasan bersuara, kita perlu tahu perkara-perkara yang saya sebut tadi, punca kuasa, siapa kita, apa kita nak kata kepada siapa. Kerana tak kira apa isu yang berlaku pun, sama ada dalam atau luar negara. Contoh isu yang paling terdekat yang mungkin saya boleh bagi contoh adalah isu Israel. Mungkin ini orang kata kita boleh bagi pujian lah kepada netizen sampai keluar hashtag Israel koyak, sampai dia punya jurnalis pun guna Israel koyak tu, sampai kita masuk Olimpik pun dia orang kata Malaysia koyak lah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat balik isu ini, kadang-kala saya lihat ada komen-komen kita berkaitan, yes betul kita marah Israel dan sebagainya, tetapi apalah gunanya kalau kebebasan bersuara yang kita gunakan itu untuk menghina, mengkeji, memaki. Kalau macam tu, bukanlah apa bezanya kejahat. Yes betul Israel itu lebih jahat, tetapi kalau kita pun tidak menunjukkan contoh yang baik, adakah dengan ini jahat mulut kita tu kan? Betul, adakah ini kebebasan bersuara ataupun freedom of speech yang kita nak sebenarnya? Kerana kita perlu lihat, kita tidak boleh, bila kita berkata itu kita kena relevan, kita tak boleh merapu dan berbalik semula kepada niat kita. Adakah kita ni kerana nafsu ataupun ikut trend? Oh sebab semua orang kutuk Israel, aku pun nak kutuk lah. Oh sebab semua orang tengah gunakan hashtag Malaysia Prihatin, aku pun nak guna Malaysia Prihatin lah. Oh sebab semua orang tengah tweet pasal Olimpik, kita pun nak tweet pasal Olimpik lah. Jadi kebebasan bersuara ini yes ada, tetapi keterbatasan itu perlu kita jaga. Sebab freedom of speech ni sebenarnya, kalau kita nak bercakap dalam konteks perlembagaan persekutuan, kita pun ada. Dalam bahagian kedua kebebasan asasi perkara 10, salah satu klausanya menyatakan every citizen has the right to freedom of speech and expression. Atau bahasa Melayunya, bahasa mudah kita faham, setiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Tapi kita kena faham, perlembagaan ini disusun dengan elok. Kita tak boleh kod hanya satu klausa saja, sebab banyak lagi. Dalam perkara 10 tu, klausa dan pasal-pasal lain. Betul. So, bila kita bercakap tentang kebebasan bersuara ni, nak kait pula dengan social media hari ini, memang kita perlu jaga keterbatasan itu. Walaupun yes, kebebasan itu perlu ada, tetapi keterbatasan itu juga perlu ada. Nak pula sekarang ni PKP, ada yang tak kerja, yang sekolah pun sekarang adik-adik semua duduk rumah, semua nak cakap, semua nak komen, tiba-tiba semua jadi pakar ekonomi, tiba-tiba semua tak salah kita bagi pandangan, tapi lihat semula cara kita, kepada siapa kita cakap. Jadi mungkin saya boleh simpulkan kepada 4 perkara. Yang pertama sekali, lihat balik apa sebenarnya yang kita nak bila kita bercakap tentang freedom of speech ataupun kebebasan bersuara ini. Yang kedua, be relevant. Macam saya cakap tadi, isu Israel tadi, yes tak ada masalah. Kita perlu akui bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah
ini bukan lagi isu agama, ini adalah isu hak asasi manusia. Tetapi bercakap itu biarlah berlandaskan ada fakta, atau bukanlah saya kata ada fakta tu maksudnya you kena buat kajian dulu baru boleh cakap. Tak. Maksud saya kita bercakap itu tidaklah hanya menggunakan dengan nafsu amarah, caci maki semata. Yang akhirnya kalau diorang baca, orang Malaysia ni just cakap contoh tak baik contoh cakap orang Malaysia ni just cakap aku bodoh je. So kalau kita just cakap dia bodoh, dia tidak memberi impak. Tetapi kalau kita cakap Israel ni buat sekian, tapi bila dia orang baca, tak boleh jadi ni. Kalau orang semua tahu, habislah kita. Nampak dua kesan apabila kita bercakap itu dengan hanya makian semata, ataupun kita ada something untuk kita katakan. Walaupun benda tu kecil, tetapi sebenarnya dia memberi kesan. Dan yang ketiga, saya fikir hak kebebasan bersuara ini kita perlu lihat sebagai peluang untuk kita membumi, bukan untuk kita melangit. Apa maksud membumi dan melangit ini? Hak kebebasan bersuara ini untuk kita membumi bermaksud supaya kita, yes, aku ada ruang untuk bercakap, so aku ada peluang untuk aku fight aku punya rights, aku ada peluang untuk fight aku punya hak. Tetapi bukannya untuk kita melangit dengan cara aku boleh cakap apa aku suka. Yang mana poin keempat saya nak cakap ni, saya nak petik bekas Perdana Menteri UK Sir Winston Churchill cakap, some people's idea of freedom of speech is that they are free to say what they like. Setengah manusia bila bercakap tentang freedom of speech, kebebasan bersuara, ialah diorang boleh cakap apa yang diorang nak. But if anyone says it back, there is an outrage. Tapi bila ada orang cakap balik kepada dia tentang perkara yang dia tak suka, ataupun mungkin tak kena dengan apa ideologi dia, ataupun tak kena dengan apa yang dia rasa benda tu tak elok. Inilah hakikat sebenar orang kata freedom of speech. Sama ada di Malaysia ataupun dalam isu antarabangsa, global, secara global. Kerana orang, bila kita cakap, aku boleh cakap ikut. Tapi bila benda tu tak kena dengan kita, mana orang boleh cakap dekat kita. Yes. Bila orang cakap dekat kita, kita triggered. Kita kata, mana boleh, freedom of speech bukan macam ni. Tapi bila kita, aku boleh cakap apa-apa. So, secara orang kata, rangkuman dia tu, yes, freedom of speech itu perlu. Dalam masa yang sama, keterbatasan itu juga perlu ada. Dan bila kita bercakap tentang media sosial, benda yang ada di hujung jari, setiap apa yang kita cakap, setiap apa yang kita buat itu juga perlu kita lihat. Kita tak boleh, kita rasa ni, kita tak boleh rasa kita je betul. Kita tak boleh rasa, sebab aku ada social media, aku ada platform ni, so aku boleh cakap apa je aku nak. So tak boleh lah macam tu. So itulah dia sedikit berkaitan dengan pandangan kebebasan bersuara ini. Saya insyaAllah semoga anak-anak muda hari ini melihat kembali kebebasan bersuara itu hak anda. Kita tak nafikan hak macam Rashdan sebut contoh tadi kan pasal buku. Nak bagi buku tu, tak ada siapa nak halang untuk kita minta buku kita, tapi minta dengan cara macam mana. Itulah sebenarnya kan, insyaAllah. Sebab buku tu buku kita, cuma hak nak minta tu cara macam mana kan. InsyaAllah kita hujung ini sikit lah Rashdan, sebelum kita berakhir. Pesanan Rashdan untuk anak-anak muda, kawan-kawan Rashdan sendirilah dalam kita nak menghargai kemerdekaan ini, dalam kita nak maknakan merdeka kita hari ini Rashdan. Baik, terima kasih. Jadi harapan kepada kita lah, orang kata ini juga nasihat kepada diri kita, dari saya sendiri, kepada rakan-rakan semua yang sedang mendengar, kepada mungkin ayah, ibu, bapak-bapak, semualah yang tengah dengar. Inilah mungkin harapan kepada kita sebagai anak muda dalam memaknakan merdeka ini. Yang pertama, pada pendapat saya, bila kita nak memaknakan merdeka ini, kita perlu tahu tentang kedaulatan kita, keamanan kita, kesejahteraan yang kita ada. Dengan yang pertama, kita perlu lihat peluang yang kita ada. Mungkin kalau ada cikgu BM kat sini, jangan marah saya lah. Saya boleh kata yang ni ke mana-mana dengan tim saya ke mana-mana saya bercakap benda ni. Hari ini kita orang muda, especially, kita ni macam katak bawah tempurung kaca. Kita ada peribahasa katak bawah tempurung. Tapi saya ubah sikit, kita ni seperti katak di bawah tempurung kaca. Kenapa?
Sebab kalau katak bawah tempurung memang dia dah tak ambil kisah pasal perkara Tak luar. nampak dah dunia Tak luar. nampak terus. Tapi kita hari ni, kita katak bawah tempurung kaca. Sebab apa? Kita nampak baik buruk yang berlaku. Kita nampak peluang kita. Tetapi orang kita hari ni, anak-anak muda kita hari ni, mungkin saya jugalah sendiri, tak ambil tindakan. There is no action. Tak kira lah peluang itu, peluang belajar ke, peluang makan ke, peluang kerja ke dan sebagainya. Apa peluang tidak yang ada sekalipun. Tetapi kita kadang-kala kita lebih, aku ni nak jadi katak bawah tempurung kaca. Aku tengok, aku biarkan je perkara itu berlalu. Dan bila kita lihat peluang yang ada ini, kita perlu adalah action kita. Supaya peluang itu selagi mana tidak kiralah memanfaatkan diri kita ke, keluarga ke, negara, especially agama, bangsa, apatah lagi. Perkara ini perlu untuk anak-anak muda, kita sebagai anak-anak muda dalam memaknakan merdeka kita. Yang kedua, kita belajarlah tentang negara kita. Maksud saya belajar tentang negara ni bukannya kita perlu ambil degree dalam ataupun ambil PhD apa dalam tentang negara, tak. Tapi kalau nak, yes, silakan. Belajarlah tentang sejarah ke, politik, sukan, ekonomi, isu semasa. Kita bukan nak suruh belajar ni iaitu menjadi seorang pakar dalam setiap bidang tu, tidak. Kalau you nak jadi, macam saya cakap tadi, yes, go ahead. Tetapi cukup untuk kita sebagai rakyat ni tahu apa yang perlu kita tahu. Sejarah kita, macam sebagai contoh kemerdekaan kita, kemudian 16 September Hari Malaysia, kemudian rukun negara kita, perkara-perkara basic. Kemudian mungkin sebagai contoh sukan, ekonomi, isu semasa, perkara ini juga adalah tentang negara kita. Dan yang paling penting berkaitan dengan politik. Bila bercakap tentang politik, siapa yang dah boleh mengundi tu daftarlah mengundi. Dan bila saya cakap konteks politik yang saya katakan ini bukannya politik kepartian. Politik kepartian parti A, parti B, parti C, itu adalah benda lain. Politik yang saya maksudkan ni ialah you tahu struktur setidak-tidaknya. Macam mana politik itu berlangsung di Malaysia. Kalau Perdana Menteri tak ada, siapa nak ganti. Sebagai contoh, perkara-perkara politik yang perlu kita tahu supaya bila kita perlu mengundi nanti, kita tahu kita nak undi siapa dan kalau kita undi dia, apa dia boleh buat. Tetapi orang hari ni bila kita cakap pasal politik je, politik parti A macam ni, parti B isu ni, parti C isu macam ni. Politik yang saya maksudkan ni bukan politik kepartian, tapi politik sebagai pendidikan tu sendiri. Jadi bila kita dah belajar tentang negara kita, itulah bila dari situlah timbulnya kekuatan jati diri kita. Dari situlah bila kita faham tentang merdeka itu apa, dari situlah kita akan rasa, I have to do something for my country. Saya perlu berikan sesuatu kepada negara saya, walaupun mungkin dengan hanya mengutip sampah di tepi jalan, masukkan ke dalam tong sampah. Itu juga satu, mungkin bagi orang, setakat angkat sampah tepi jalan, sesiapa boleh buat. Tetapi sebenarnya itu juga sumbangan you kepada negara. Mungkin mana tahu 10 minit akan datang ada pelancong lalu. Malaysia ni bersih lah. Itu adalah salah satu cara untuk kita memaknakan merdeka kita. Dan dia relate kepada poin yang terakhir, iaitu jadilah duta Malaysia di mana kita berada. Maksud duta saya ni bukanlah kita jadi ambassador yang kena ada program, kena ada pelancaran dan sebagainya. Tidak. Duta ni maksudnya kita membawa identiti kita itu keluar negara. Sebagai contoh, bagaimana orang mengenali Malaysia dengan kelembutan kita. Orang mengenali Malaysia dengan syurga makanan kita. Orang kenali Malaysia dengan kepelbagaian budaya kita. Orang terkejut macam mana Malaysia ni ada orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, tapi boleh hidup di bawah satu bumbung. Tapi kalau kita tak jadi duta, tiba-tiba kita keluar, kita gaduh dengan orang lain. Orang akan pelik, kenapa orang Malaysia perangai macam ni? Jadi kita sebagai anak muda, kita perlu jadi duta Malaysia. Jadi 3 perkara itulah yang saya katakan tadi dalam kita, harapan kita lah, saya tak ada kata harapan saya, harapan kita kepada kita semualah sebagai anak muda dalam memaknakan merdeka ini dengan kedaulatan yang kita ada, keamanan, kesejahteraan yang kita ada. Yang pertama, sentiasa ambil peluang. Yang kedua, pelajarilah tentang negara kita, cukup untuk sebagai kita warga negara, politik, sukan, ekonomi, sejarah, isu semasa. Dan yang terakhir, jadilah duta terbaik negara kita. Kerana at the end of the day,
bak kata pepatah, orang kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Orang juga kata kepimpinan akan datang dilihat daripada pemuda hari ini. Dan orang juga kata pimpinan negara adalah cerminan rakyatnya sendiri. Jadi kalau kita rasa kita punya negara ini kurang, kita perlu lihat diri kita. Mungkin kita juga ada kurang, sebab tu negara kita jadi macam ni. So at the end of the day, kita tak boleh nak ubah perkara yang di luar jangkauan kita. Jadi kita ubahlah bermula dengan diri kita sendiri, supaya kalau adalah 1 juta orang yang macam kita nak ubah diri sendiri, sekurang-kurangnya adalah 1 juta daripada 32 juta orang yang ada di Malaysia ni yang nak membawakan perubahan, yang at the end of the day kita boleh capai status bagaimana negara-negara yang hebat di luar sana. Dan kita sekarang pun adalah antara negara yang hebat. Jadi kenapa kita perlu doubt dengan apa kelebihan dan kebaikan yang kita ada, di samping kita memperbaiki apa kelemahan dan keburukan yang kita ada untuk menjadi sebuah negara yang lebih baik. Jadi saya kira itu sajalah daripada saya. Saya terima kasih Rashdan untuk harapan kepada anak-anak bangsa kita kan, kawan-kawan Rashdan sendiri, Rashdan dan juga sahabat-sahabatnya, agar membesarnya kita semua ini dalam negara yang kita cintai, negara yang kalau cerita nenek moyang kita terdahulu, kemerdekaan ini betapa sukar untuk kita kecapi, maka kita yang muda hari ini, saya pula rasa muda tak, anak-anak muda kita hari ini perlu ada semangat untuk kekalkan kemerdekaan dengan apa yang Rashdan sebutkan tadi, insyaAllah, agar kita satu hari nanti dapat jadi negara yang disegani, negara maju lah, standing negara-negara luar lagi, insyaAllah. Apapun Rashdan, terima kasih banyak untuk respon, untuk pandangan, buah fikiran kita. Semoga sukses untuk pengajiannya. Berapa Sam semua? InsyaAllah 6 Sam. 6 Sam Tinggal 4 lah. Tinggal 4 lagi, insyaAllah. Semoga sukses, selamat belajar lah. PDPR ni cabarannya tinggi, saya faham. InsyaAllah belajar rajin-rajin InsyaAllah baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan golongan pemuda dan belia bakal pewaris agama dan pimpinan negara dalam rancangan Pewaris setiap Rabu 9 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 31 bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita pegang, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka, jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka, bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah
Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada. Kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik. Malaysia. Inilah mercu tanda negara, lambang kebanggaan tanah merdeka. Inilah untaian bangsa, lambang keharmonian rakyat Malaysia. Inilah episod cinta, perkongsian rakyat pelbagai budaya. Di sini sejarah terbina dari linangan darah dan air mata. Di sini jantung bergegar dari jiwa dan semangat yang kental. Di sini maruah terpelihara dari sentuhan budaya, adat dan agama. Bagai aur dengan tebing, bagai pasir dengan pantai, bagai tapik dengan sebai. Begitulah kami menyalakan jamu persefahaman, mengepulkan asap sehati sejiwa, menyimpul ikatan terurai, menitik kemesraan, menolak curiga. Demi kelangsungan sebuah tamadun, peradaban Malaysia berdaulat. Saja itu tadi bertajuk Di Tanah Malaysia, hasil karya Razali Muhammad Yusof. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Kamu tak pernah hadir, subur dalam di puncak Ayah Sofia. Tiada ganti kasih ibu ayah akan bawamu. Undi di www.ikim.my/cartaekspresi. Bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Dah masuk untuk zon Carta Ekspresi jam 10 malam sampai 12.30 malam. Hari ini Rabu. Jadi ingat untuk semua, Carta Ekspresi kita bersiaran Isnin sampai Khamis 10 malam hingga 12.30 malam. Yang belum mengundi, cara nak undi macam mana ni Abang Faiz? Saya asyik dengar je lagu-lagu ni kan ke udara. Meh nak bagi tahulah. Cara untuk anda mengundi www.ikim.my/Carta Ekspresi. Undian anda kat situ. Teruskan undian anda untuk menyokong industri nasyid tanah air. Sama-samalah menyokong karya-karya artis kesayangan anda, lagu-lagu kegemaran anda. Kita dengarkan 20 buah lagu semuanya. Kalau dekat undian tu ada 25 lagu, tapi dekat kedudukan harian ada 20 yang akan kita dengarkan hasil daripada undian anda. Macam lagu ini di tangga ke-20. Ni pun yang anda undilah. Ustaz Tiga Beradik, Si Bujur Sirik. Nombor 20. Melilau mataku mencari yang sempurna, namun Tuhan anugerahkan yang teristimewa. Hadiah ini bukan sembarangan pengirimnya, karena itu ku ubah rasa hibah kepada rasa bahagia. Cari jemari si bujur sirih, aku genggam
Dalam hatiku berkata sampai mati engkau ku jaga.